Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Ali Adibah binti Ishak. Bersama rakan-rakan grup saya yang lain akan membentangkan kajian tentang company IKEA. Okey, pengenalan. IKEA merupakan sebuah syarikat terkemuka antarabangsa berpegangan swasta dari Sweden. Nama IKEA adalah gabungan dari nama akronim pengasas Ingvar Kamprad IK ditambah dengan huruf pertama Mtriet E dan Agunyet A, iaitu ladang dan kampung tempat beliau membesar. IKEA telah menapak di Malaysia pada tahun 1996 di bandar utama Petaling Jaya. Kemudian bertukar ke gedung utama iaitu di Mutiara Damansara pada tahun 2003. IKEA membangun sejak 6 dekad lalu dari sebuah kedai kecil berhampiran hutan di selatan Sweden sehingga ia berkembang dan menjadi peruncitan utama di lebih 40 buah negara di seluruh dunia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Tuan Abdul Aziz bin Mak Hassan selaku pensyarah mata pelajaran logistik. Nama saya Rizal Qabi Abdul Aziz dan saya akan membentangkan tentang pengangkutan yang digunakan oleh syarikat IKEA. Okey, yang pertama, syarikat IKEA merupakan salah satu syarikat besar yang menggunakan sistem pengangkutan darat dan air. Contoh sistem pengangkutan darat ialah truk dan sistem pengangkutan air pula ialah contohnya kapal kargo yang mereka gunakan. Seterusnya, salah satu sebab syarikat IKEA menggunakan sistem pengangkutan darat dan air adalah kerana mereka ingin meminimalkan kos. Dan oleh sebab itu, mereka dapat mengawal harga barangan dan memastikan agar harga barangan tersebut sentiasa rendah dan mampu milik oleh masyarakat yang sederhana. Maksudnya, mereka punya sasaran bukanlah untuk golongan yang berada saja, tapi untuk semua lapisan masyarakat lah, agar diorang semua mampu lah. Okay. Syarikat IKEA juga menjadualkan pengaturan pengangkutan dengan lebih awal untuk mengelakkan penghantaran dalam masa yang terdesak. Okay. Hal ini ditafsirkan dengan mereka akan bersedia lebih awal agar urusan mereka dalam keadaan yang teratur. Contohnya bagi jadual peraturan pengangkutan lah. Mereka akan sentiasa menjadualkan peraturan pengangkutan dengan lebih awal agar ia dapat dilakukan dengan teratur lah. So, diorang tak terlalu rushing sangat. Syarikat IKEA juga menjalankan perniagaan syari'i dagang. Ianya menyumbang pada keuntungan syarikat. Untuk pengetahuan Tuan, syarikat IKEA telah mencatatkan keuntungan lebih 11% hasil daripada perniagaan syari'i dagang itulah. Mereka juga menjalankan pengantaran hingga ke rumah menggunakan truk. Mereka menjalankan pengantaran hingga ke rumah untuk bagi mengekalkan pelanggan punya kepuasan hati. Okay. Gudang adalah tempat atau bangunan premis untuk menyimpan barang-barang dengan selamat. Gudang mempunyai peranan yang semakin penting dalam sistem logistik dan rantaian bekalan. Fungsi gudang banyak, antaranya adalah tempat penyimpanan, terminal pergabungan, pusat pengedaran, tempat operasi pukal. Okay. Operasi IKEA ni disokong oleh kemudahan aliran tinggi dan rendah. Setiap kedai IKEA mempunyai gudang di tempat masing-masing. Di tingkat ruang pameran utama, pelanggan boleh mencari barang. Pada 2017, IKEA merancang membangunkan sistem perdagangan elektronik atau gudang dalam talian di 4 rangkaian di Malaysia. Seiring kehendak semasa dan langkah itu bakal merancangkan lagi sistem transaksi dan lebih memudahkan pelanggan untuk mencari barang dia. Macam itulah. Seterusnya adalah pembukusan. Seperti yang dimaklumkan, pembukusan adalah amat penting dalam proses pembuatan. Hal ini kerana melalui pembukusan ia dapat melindungi produk tersebut dan menjaga keselamatan produk tersebut daripada berlakunya sebarang kerosakan semasa proses penghantaran.
Tujuan syarikat IKEA melakukan langkah pembungkusan adalah untuk memudahkan pelanggan menyimpan dan melindungi produk sebagai contoh, pembungkusan yang diamalkan oleh IKEA adalah pembungkusan lepeh. Pembungkusan lepeh boleh memudahkan penyusunan produk secara bertindan dalam kenderaan mereka, dan semasa proses penghantaran ia dapat mengurangkan trek di jalan raya kerana produk dapat dihantarkan secara dalam jumlah yang banyak dalam satu kali penghantaran. Okey, yang kedua adalah pembungkusan mesra alam. Pembungkusan mesra alam. Hal ini kerana IKEA menggunakan penggunaan kotak kertas bagi semua produk mereka. Secara tidak langsung ia dapat mengurangkan kadar penggunaan plastik dan dapat mengurangkan penyimpanan bahan buangan yang tidak dapat dicerna seperti plastik di rumah pelanggan. Yang ketiga adalah mencetakkan maklumat tentang produknya seperti nama, cara penjagaan dan cara penggunaan ataupun cara pemasangan produk tersebut. Oleh sebab IKEA menggunakan pembungkusan yang lepeh, maka cara pemasangan amat penting untuk rujukan pelanggan untuk memasang perabot itu sendiri. Pelanggan dapat merujuk cara pemasangan produk tersebut dekat kotak, permukaan kotak, kerana IKEA telah meletakkan cara pemasangan sebagai rujukan untuk pelanggan di permukaan kotak tersebut. Okey, yang keempat adalah simbol yang khusus mempunyai simbol yang terdapat di permukaan kotak tersebut. Simbol yang khusus mempunyai maksud yang berbeza, seperti simbol mudah pecah, simbol simpan di kawasan atau di tempat yang kering, dan dilarang memijak permukaan pembungkusan. Hal ini untuk menjaga keselamatan barang daripada berlakunya sebarang kerosakan. Dan yang kelima adalah menjaga kepentingan nama syarikat dan kualiti. Syarikat IKEA amat menitik beratkan tentang pembungkusan. Hal ini untuk pastikan perniagaan dapat bertahan lebih lama di pasaran walaupun menghadapi persaingan yang sihat sama ada dalam negara ataupun globalisasi. Saya akan mulakan dengan definisi kawalan inventory dalam IKEA. Kawalan inventory adalah proses menyimpan sejumlah bahagian dan produk untuk mengelakkan kekurangan, stok berlebihan dan masalah kos berlebihan. Kawalan inventory juga merupakan teknik bagi mengekalkan item stok pada tahap yang diinginkan dan telah ditentukan. Kawalan inventory memberi tumpuan untuk mengurangkan jumlah produk yang laris yang dibeli oleh syarikat dan juga meningkatkan jumlah produk. Kawalan inventory merujuk kepada semua aspek dalam menguruskan inventory syarikat seperti pembelian, penghantaran, menerima, penjejakan, pergudangan dan perolehan serta menyusun semula. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan untuk kawalan inventory dalam IKEA. Yang pertama, sistem bola mata. Sistem ini adalah kawalan inventory standard untuk sebahagian besar operasi peruncitan kecil dan pembuatan kecil yang sangat mudah digunakan. Dalam peruncitan, kesukaran dengan menggunakan sistem bola mata adalah dengan barang yang sangat baik mungkin akan habis dijual untuk beberapa waktu sebelum stok baharu masuk. Yang kedua, reserve stock atau brown bag system. Pendekatan ini jauh lebih sistematik daripada sistem bola mata. Ini melibatkan penyimpanan stok baharu yang tersisa. Biasanya barang tersebut akan diletakkan dalam beg coklat yang diletakkan di bahagian kawasan simpanan. Yang ketiga, sistem inventory abadi berbagai jenis. Sistem inventory kekal termasuk sistem manual, berorientasikan kad dan komputer. Dalam sistem yang dikendalikan oleh komputer, arahan yang diprogramkan yang biasa disebut sebagai pemicu secara automatik mengirimkan pesanan kepada vendor yang sesuai setelah bekalan jatuh di bawah tahap yang ditentukan. Seterusnya, perisian kawalan inventory. Perisian pengurusan inventory adalah sistem berasaskan komputer untuk
meningkatkan tahap produk, pesanan, penjualan dan pengiriman. Ini juga dapat digunakan dalam industri pembuatan untuk membuat pesanan kerja, bil bahan dan dokumen lain yang berkaitan dengan produksi. Komponen perisian seperti perisian pengurusan inventory terdiri daripada beberapa komponen. Semuanya bekerjasama untuk membuat inventory dan stok yang kohesif untuk sistem kawalan banyak organisasi secara terus. Ketiga, penjajakan aset ketika produk berada di gudang atau kedai. Ia dapat dijejaki melalui kod bar ataupun kriteria penjajakan lain seperti nombor siri, nombor lot atau nombor semakan. Barcoding barcode adalah kaedah di mana data produk dan pesanan dimasukkan ke dalam perisian pengurusan inventory. Yang terakhir, mengawal inventory. Terdapat 5 langkah untuk mengawal inventory. Langkah yang pertama, perancangan kawalan inventory. Memerlukan perancangan inventory. Langkah yang kedua, menetapkan kitaran pesanan sekiranya permintaan dapat diramalkan untuk produk tersebut. Langkah yang ketiga, tahap inventory bagi pengurusan barang yang cekap atau tidak cekap oleh firma adalah faktor utama antara keuntungan sihat dan beroperasi dengan tanpa kerugian. Langkah keempat, mengkaji stok item yang terdapat di rak kerana inventory lama hanyalah modal yang dianggap sebagai modal yang mati. Langkah yang kelima, tindakan lanjut dan kawalan ulasan berkala terhadap inventory dapat mengesah stok yang bergerak perlahan atau usang dan untuk mengenal pasti pantas sangat penting untuk pengurusan inventory yang betul. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najwa Fatihah binti Suhaimi dan nombor matrik saya A20B1882. Saya akan membentangkan tentang perkhidmatan pelanggan yang terdapat di dalam syarikat IKEA. Perkhidmatan pelanggan membawa maksud keupayaan dan kebolehan sesebuah organisasi dalam menyampaikan maklumat mengenai produk-produk yang terdapat di syarikatnya kepada pelanggan dengan berkesan. Antara aspek perkhidmatan pelanggan yang terdapat di dalam IKEA adalah bilangan tempat kereta, cara menangani aduan daripada pelanggan, menyandarkan produk atau perkhidmatan dan seterusnya cara menyambut tetamu. Seterusnya, antara tawaran perkhidmatan pelanggan yang terdapat di IKEA adalah IKEA menawarkan perkhidmatan pelanggan yang luar biasa bagi mengekalkan pelanggan dan juga mengembangkan perniagaannya. IKEA juga menyediakan email, laman web dan media sosial bagi memudahkan para pelanggan untuk mencari jawapan tanpa mengira masa sama ada siang atau malam dan juga tidak mengira tempat. Seterusnya, IKEA juga mencari maklum balas dan idea daripada pelanggan. IKEA telah menyediakan wakil syarikat untuk berkunjung ke rumah pelanggan bagi mendapatkan maklum balas dan juga idea tentang produk yang mungkin dicari oleh para pelanggan. Seterusnya, IKEA juga membuat analisis jumlah aduan dan produk yang dikembalikan oleh pelanggan kepada syarikat IKEA. Perkhidmatan pelanggan yang disediakan oleh syarikat IKEA ada 4. Yang pertama adalah perkhidmatan daftar keluar. Perkhidmatan daftar keluar ini mempunyai hubungan yang langsung dengan para pelanggan. Jadi, IKEA akan sentiasa memastikan para pekerja yang berada di Jabatan Perkhidmatan Pelanggan mempunyai pengetahuan yang luas tentang produk yang terdapat di dalam IKEA, perkhidmatan yang disediakan di dalam IKEA dan seterusnya kaedah bayaran agar dapat berkomunikasi dengan para pelanggan dengan baik. Perkhidmatan yang kedua adalah perkhidmatan hubungan pelanggan. Pasukan perkhidmatan di IKEA sentiasa berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan memberi nasihat serta maklumat yang mungkin diperlukan semasa mereka membuat pembelian di syarikat IKEA. Perkhidmatan yang ketiga adalah perkhidmatan ataupun panggilan. Pasukan perkhidmatan pelanggan di IKEA komited untuk menjawab setiap panggilan dan juga sebarang pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan kepada syarikat IKEA. Di dalam pengurusan logistik juga, perkhidmatan pelanggan berada di dalam barisan paling hadapan ketika menghadapi sebarang masalah yang berlaku di dalam sistem. Perkhidmatan yang terakhir adalah perkhidmatan meja pulangan. Apabila pelanggan membawa produk yang dibeli oleh mereka kembali, sedikit kesopanan amatlah diperlukan bagi mengekalkan dan memenuhi kehendak para pelanggan. Seterusnya, kemahiran berkomunikasi dan penyelesaian masalah adalah antara cara perkhidmatan pelanggan di IKEA berfungsi.
Kesimpulannya, IKEA adalah salah satu syarikat perabot rumah yang terbesar di dunia. Syarikat ini menggunakan standard yang berbeza dalam pengurusan logistik dan penggabungan rantaian bekalan mereka sebagai sebahagian daripada prosedur di dalam pembelajaran.